Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sambung dengan kuliah yang keempat, iaitu tentang konsep insan dari perspektif falsafah. Antara perkara yang kita akan bincangkan adalah yang pertama, asal usul insan. Dalam topik ni kita akan cakap tentang asal usul insan daripada agama yang berbeza ataupun fahaman falsafah agama yang berbeza. Yang kedua, kita akan bercakap tentang apakah hakikat ataupun sifat-sifat insan, iaitu yang terdiri daripada minda, raga ataupun roh dan jasad. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan insan sejahtera, iaitu konsep insan sejahtera, kedudukan manusia dalam pandangan Al-Quran dan juga cabaran insan sejahtera. Kita akan bincang dari perspektif konsep Jerry yang kita belajar dulu, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang pertama, asal usul insan. Basically dalam asal usul insan ni kita akan membincangkan dari banyak perspektif yang berbeza. Contohnya dari tradisi barat, apakah falsafah barat ataupun sains dari barat mengatakan tentang asal usul insan. Kemudian kita akan bincang juga pasal tradisi Islam, dalam mengikut ajaran Islam apakah itu asal usul insan. Kemudian ada beberapa agama lain juga yang membincangkan tentang asal usul insan. Seterusnya adalah dari aspek jasmani, emosi, rohani ataupun intelek. Pertama sekali mari kita tengok maksud insan ataupun asal usul insan menurut ahli falsafah klasik. Ahli falsafah klasik ni merujuk kepada Greek philosophy ataupun Greek philosophers, iaitu Plato, Aristotle, Socrates. Contohnya yang pertama, Plato cakap setiap objek di dalam dunia nyata adalah limpahan bayangan sesuatu yang bersifat abadi. Kalau masih ingat, sekali dalam kelas kita pernah bincang tentang pendapat ataupun teori-teori ahli falsafah Greek mengenai asal-usul manusia dan segala makhluk dalam universe ni. Mereka mengatakan bahawa there is one underlying principle of all creation. Maksudnya daripada semua ciptaan ni ada satu perkara asas. So mereka ada yang berpendapat bahawa perkara asas tu adalah salah satu daripada elemen bumi, sama ada air, angin, api ataupun tanah. So misalnya ada yang berpendapat bahawa manusia ataupun segala makhluknya adalah daripada air. So dia kata manusia dalam kita ni adalah asal daripada air sebab dalam badan kita ada fluid. Ataupun pokok-pokok yang hijau tu asalnya juga adalah air. Yang kedua, manusia adalah rational animal, haiwan natik ataupun binatang yang berfikir. So rational animal ni, rational refers to reason ataupun rational, akal kita. So ahli falsafah kata kita dengan haiwan ni sama dari segi kita makan, kita minum, kita tidur, kita bergerak, kita bekerja, sama macam haiwan. Apa yang membezakan kita daripada haiwan hanyalah kita punya rational ataupun akal. So rational ni, reason ni merujuk kepada kebolehan akal kita untuk menilai. So benda tu haiwan tak boleh buat, ataupun kebolehan akal kita untuk mencari kebenaran, to seek clarity. Alright, so haiwan natik ni adalah term dalam bahasa Arab. Natik ni merujuk kepada speech ataupun perkataan. So beza kita dengan haiwan adalah kita ada kemampuan untuk create language, untuk berkomunikasi dengan each other. So tanpa natik ataupun tanpa akal rational ni, kita sama seperti haiwan. Alright, kemudian ahli falsafah moden pula, contohnya teori evolusi Darwin ni. So dia memang jadi cabang biologi, tapi sebab dia sekadar teori, dia masuk under falsafah juga. So teori evolusi mengatakan sesuatu hidupan yang mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju kesempurnaan. So teori evolusi mengatakan manusia ni asal daripada satu kehidupan yang tidak sempurna ataupun hidupan yang sederhana menuju kesempurnaan. So teori evolusi juga mengatakan bahawa berlakunya proses natural selection sewaktu perubahan ni. Natural selection adalah proses untuk mewariskan sifat yang berguna untuk kelangsungan hidup ataupun contohnya untuk reproduction. Seterusnya, sains moden. Sains moden ni ada banyak aspek sains, especially kalau kita belajar human science ataupun sains kemanusiaan. Kita akan nampak aspek sains untuk belajar manusia ni ada banyak. Salah satunya adalah untuk to study human being from the aspect of biology. So mereka mengatakan tubuh manusia terdiri daripada unsur-unsur bumi dalam kadar yang tertentu. Contohnya oksigen, hidrogen, kalsium dan lain-lain. So mereka study mengikut prosedur-prosedur sains, and then they found out dalam human being ni ada
bahan-bahan ataupun kimia-kimia tertentu. Okay, so itu adalah salah satu aspek sains moden. Okay, contoh aspek sains moden, ada juga ahli sains yang study human being ni dari ataupun kaji human being dari sudut tingkah laku manusia. Okay, so mereka mengatakan bahawa manusia ni adalah ejen dalam perubahan tingkah laku. Okay, so dia kata manusia ni boleh dibentukkan jadi apa-apa je. Maksudnya tidak terbatas dari segi tingkah laku kita, sebab kita akan terpengaruh dari persekitaran. Okay, so tu aspek yang berbeza untuk melihat apakah itu manusia. Seterusnya kita akan bincangkan aspek asal usul insan dari sudut agama. Okay, so cabang agama ni ada dua, terbahagi kepada yang pertama agama samawi, yang kedua adalah agama budaya. Okay, apa itu agama samawi? Kalau awak familiar dengan perkataan bahasa Arab, as-samawat. Okay, as-samawat bermaksud langit-langit ataupun as-sama, langit. Okay, so it is actually agama langit. Tapi agama langit does not actually mean agama yang sesat. Okay, agama langit ni bermaksud religion that is revealed from God. Contohnya Islam, kemudian Kristian, kemudian agama Yahudi. Okay, so dalam Islam kita pun percaya bahawa Kristian dan agama Yahudi juga berasal daripada kitab yang kita belajar, iaitu Injil yang kita belajar, yang kita percaya, iaitu Injil dan juga Taurat. Okay, so apakah itu maksud insan dari sudut Islam? Berasal dari perkataan al-uns. Al-uns ni bahasa Arab juga, disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dalam 43 surah. Okay, al-uns ni adalah root word ataupun kata asal bagi insan. Okay, jadi apakah insan dalam Islam? Insan dalam istilah ini secara etimologi bermaksud harmonis, lemah lembut ataupun pelupa. Okay, kenapa pelupa? Sebab root word insan ni juga adalah nasiya. Nasiya bermaksud lupa. Okay, so kita juga adalah makhluk yang lemah lembut, jinak. Okay, itu adalah definition insan bagi agama Islam. Seterusnya, kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan jiwa dan raganya. Okay, macam sebelum ni kita belajar ataupun kita bincang aspek biologi manusia, betul tak? Fizikal kita. Tapi dalam Islam, kita acknowledge bahawa manusia ni is made up of two different things, which is our jiwa dan juga raga kita. Maksudnya fizikal dan juga spiritual kita. Okay. Kemudian agama Kristian dan agama Yahudi, sebab tiga-tiga agama ni adalah berdasarkan kitab-kitab tertentu. So basically we all have the same understanding about what human being is ataupun asal usul insan tu bagaimana. Okay, cuma penekanan untuk setiap agama je berbeza. Misalnya Kristian, Jesus adalah lambang kebaikan, mementingkan nilai cinta. Okay, kemudian yang kedua, agama Yahudi mementingkan nilai keadilan untuk bangsa mereka. Okay, so kitab agama Yahudi ni diturunkan dahulu, iaitu Taurat, baru datang kitab Injil. Okay, so kalau kita tengok kitab Taurat, banyak menekankan tentang undang-undang. Okay, undang-undang untuk umat yang terdahulu. Kemudian baru datangnya kitab Injil, iaitu mementingkan nilai cinta, love and compassion. Kategori agama yang kedua adalah agama budaya. Agama budaya ada banyak, tapi kita berikan dua contoh di sini, iaitu Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha ni basically have the same principle, sebab mulanya tercipta agama Hindu, kemudian baru tercipta agama Buddha, yang sama je sebenarnya prinsip ataupun asas dia. Okay, so Hindu dan Buddha ni mereka mempercayai bahawa hidup manusia abadi. Mereka percaya kepada kitaran kehidupan. Apa maksud kitaran kehidupan? Hidup manusia berpindah dari satu kelahiran kepada satu kelahiran yang lain. Itulah maksud kitaran. Okay, so dalam agama Hindu dan Buddha, English word untuk benda ni diorang panggil, kita panggil transmigration of soul. Maksudnya kita punya soul manusia ni, mereka percaya berpindah dari satu badan ke badan yang lain dalam hidup yang akan datang. Okay, untuk memastikan dilahirkan semula dalam keadaan yang baik. Okay, so bagi agama Hindu dan Buddha ni, mereka mempercayai bahawa manusia ni macam kita, sebelum kita hidup sekarang sebagai siapa diri kita sekarang, sebelum ni kita dah hidup juga, tapi in a different state, dan kita tak tahu kita hidup dalam badan apa dan badan siapa. Okay, so mereka percaya bahawa, this is based on my reading, kalau sekarang ni kita dihidupkan sebagai manusia, hidup kita yang sebelum ni kita sebenarnya kita tak tahu kita sama ada
haiwan ataupun manusia. So dia kata kat sini, untuk dilahirkan semula dalam keadaan yang lebih baik. Jadinya we have to do good in this life supaya in our next life kita dapat dilahirkan dengan baik. Okay, kalau orang yang dilahirkan semula sebagai haiwan adalah orang yang tidak hidup dalam keadaan sekarang dengan cara yang baik. Okay, so itu adalah prinsip ataupun kepercayaan tentang kitaran kehidupan. Hidup manusia ni abadi, maksudnya sentiasa dapat hidup semula. Tapi what differentiate between this life and another life is that when we do good, kita akan dilahirkan semula dalam keadaan yang lebih baik daripada sekarang.